Nama saya Iman Zahira bin Rabai. Nama metrik 20 DKA 21F 2007. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Noelmi Asmadi bin Abdullah dan nombor metrik saya 20 DKA 21F 2045. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya ialah Munawara binti Ramli. Nombor metrik 20 DKA 21F 2004. Nama saya Saza Syafiqah binti Osman. Nombor metrik 20 DKA 21F 2001. Pengenalan. Bumi adalah satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Jutaan spesies yang hidup di atas muka bumi hidup di habitat masing-masing dari permukaan laut yang terdalam hingga beberapa kilometer di atmosfera. Tetapi, para ilmuwan masih lagi berpendapat bahawa masih banyak lagi spesies yang belum ditemui. Bumi adalah planet yang ketiga di dalam sistem suria kita. Ahli ilmuwan juga belum mengetahui secara tepat bagaimana nenek moyang kita pada zaman prasejarah muncul di bumi buat pertama kalinya. Salah satu jalan penyelesaian menyatakan bahawa kehidupan pertama kali berevolusi di planet Marikh, yang dahulunya merupakan planet yang boleh didiami, kemudian melakukan perjalanan ke bumi menggunakan meteor yang terlempar dari planet Marikh oleh daya batuan lain di angkasa lepas. Bumi didapati berbeza dari planet lain melalui 3 perkara yang penting, iaitu pertama, air di bumi adalah berbentuk cecair dan meliputi sebahagian besar permukaan bumi. Di setengah planet seperti Marikh, air wujud dalam bentuk ais di permukaannya. Yang kedua, sebahagian besar atmosfera bumi mengandungi oksigen, berbanding dengan planet lain yang diliputi karbon dioksida misalnya. Dan yang terakhir iaitu ketiga, kehidupan nampaknya hanya wujud di planet bumi, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, sehingga kini tiada sebarang bentuk kehidupan ditemui dalam jasad lain walaupun ada kemungkinan wujudnya hidupan primitif di salah satu planet lain. Seterusnya, bumi berbentuk bulat. Dari segi saintifik, pembentukan bumi sebenarnya berasal daripada butiran debu dan gas yang berada di sekitar matahari yang saling melekat membentuk partikel. Partikel-partikel tersebut seterusnya menggumpal menjadi lebih besar dan saling berlanggar hingga membentuk planet. Dari segi Al-Quran pula, manusia pada zaman dahulu mempercayai bahawa bumi ini rata dan mendatar. Setelah beberapa abad kemudian, Sir Francis Drake, orang pertama yang berlayar mengelilingi dunia pada tahun 1597 dan menyatakan bahawa dunia ini sebenarnya bulat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yulizu laila finnahari wa yulizu nahara fil laili wa syaqusam sawal qamaru kulu yasri illa ajalim musa mawa'an wa'ana ngobima takmaluna nakhabir. Maksudnya, tidakkah engkau lihat bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam dan menundukkan matahari dan bulan untukmu, masing-masing berlari beredar sehingga waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh yang seterusnya adalah gunung gandang sebagai pasak bumi. Dari segi fahaman saintifik, proses gunung berapi yang menjadi pasak bumi ini terjadi apabila gerak bumi menerima kuasa mampatan himpitan menyebabkan gerak bumi terangkat lalu membentuk bantaran bumi. Di setengah tempat yang terletak di kawasan pertembungan plat-plat yang retak dan tidak stabil menyebabkan lava dan batuan cecair dari dalam bumi keluar lalu membentuk gunung berapi. Bumi berbentuk bulat menurut Al-Quran, iaitu gunung gandang sebagai pasak bumi.
Kerana perbicaraan tentang gunung ganang sebagai pasak bumi banyak disebut dalam Al-Quran. Antara firman Allah yang menyebut perkara ini, Alam naj'alil arda mihada warjibala auta'ada. Maksudnya, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan tempat mereka dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya? Surah An-Nahl 78 ayat 6 dan 7. Contoh yang terakhir adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dari segi fahaman saintifik, bumi mengambil masa setahun untuk melengkapkan setiap pusingan. Peredaran bumi inilah menyebabkan berlakunya kejadian perubahan musim pada sepanjang tahun, seperti musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Dari segi lakaran Al-Quran pula adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari dapat diketahui dengan jelas melalui konteks ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi khalaqa laila wa naharu was samsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Maksudnya, dialah yang mencipta malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar di garis edarannya. Secara kesimpulannya, teori-teori bumi bentuk mendatar pada masa moden seperti yang diutarakan oleh Perhimpunan Bumi Mendatar Moden umumnya dianggap sebagai pseudosains.